Sebaliknya beliau ingin memberikan. Jadi kalau orang baca hikam, dia baca ni kemudian dia duduk, anak-anak murid dia duduk kerja. Dia tolak pula, dia kata orang salik ni tak boleh duduk kerja, kena duduk saja ya. Wirid zikir. Kena boleh ni, kamu tidak layak jadi murabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah baca salawat kepada Nabi kita Muhammad dalam hadrah siddiqiyah. Kami kalau di Mesir, hadrah siddiqiyah ini dilakukan selepas solat Jumaat. Macam hari inilah. Bersama dengan Maulana Syekh Yusri hafizahullah. Jadi baca selawat yang macam kita baca tadi, Ma'arif Zawqiyah, dan kemudian setelahnya ya, masa baca dulu, masa itu tak ada lagi selawat Yusriyah, ada lagi. Kemudian saya akan baca dengan qasidah burdah ataupun mana-mana bacaan qasidah yang dibaca oleh salah seorang daripada murid Syekh. Kemudian diteruskan setelahnya dengan bacaan kitab. Ya. Dulu kami belajar dengan Maulana pada waktu ketika sebut kitab Syama'il Muhammadiyah, Hikam Al-Imam Ibn Ata'illah. Dua kitab tersebut dibacakan sehingga selesai selama lebih kurang dalam 2 tahun. 2 tahun pertemuan setiap Jumaat. Dan situlah hampir 3 tahun. Situlah saya mengkhatamkan Syama'il, dan ada sahabat saya Kiai Alimuddin baca kitab Hikam, dan Syekh syarahkan hikam tersebut. Yang kami baca hikam dulu adalah hikam yang disyarahkan oleh Sayyidi Syekhul Islam Abdullah Syarqawi radhiyallahu anhu. InsyaAllah kita dalam pengajian ataupun dalam hadrah berhenti untuk sebelum kita baca doa istighasah sebentar lagi, kita akan meneruskan bacaan hikam yang kelima. Dan kita dah masuk hikmah yang kelima daripada karangan Al-Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari. Kata Al-Imam Ibn Ata'illah, ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ijtihaduka fima dhamina laka, kesungguhanmu terhadap apa yang telah dijamin kepadamu, dan kealpaanmu terhadap apa yang dituntut darimu adalah dalil tertutup mata hatimu. Ya. Ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ini saya dah syarahkan baik ini, dan insyaAllah setelah siap lebih kurang dalam 20 hikam, kita akan keluar kitab. Kitab syarahan hikam. Sesuatu yang telah dijamin kepada setiap hamba adalah rezeki. Yang ini dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna bahawa rezeki itu telah dijamin oleh Allah Taala adalah bahawasanya Allah Taala yang menguruskan segala urusan rezeki hamba tersebut sebagai tanda ihsan terhadap hambanya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Tidak ada satu pun haiwan yang bergerak di atas muka bumi ini, melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Semuanya telah dijamin. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanan harta tersebut ataupun rezeki tadi. Kesemuanya tertulis dalam kitab yang nyata, iaitu Lauh Mahfuz. Maksudnya rezeki kita telah dicatat oleh Allah. Jadi urusan rezeki tidaklah menuntut kepada hamba untuk berhempas pulas mendapatkannya. Ini kesilapan salik hamba
ketika mana memandang urusan ini sebagai kesalahfahaman dia terhadap hadis Nabi. Nanti kita akan tengok bagaimana kefahaman para awliya terhadap hadis ini. Nah, berempas pulas mendapatkannya manakala sesuatu yang dituntut terhadap hamba ialah beramal bagi menyampaikan dengannya kepada kebahagiaan akhirat serta mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan ibadah dan ketaatan. Adakah dengan kata ini bermaksud kita akan duduk saja, tidak perlu cari rezeki? Tak, bukan itu maksudnya. Jadi kena dengar sampai habis. Dimaksudkan bahawa amal itu dituntut ialah bahawasanya amalan tersebut diwakilkan kepada usaha hamba. Nah, dan kesungguhan melaksanakannya dengan meraihkan syarat-syarat sebab dan waktunya. Jadi kesilapan yang berlaku atau yang dilakukan oleh sebahagian hamba Allah, iaitu sebahagian salik ilallah, ialah, kenapa kita sebut salik ilallah? Karena kitab ini adalah panduan kepada salikin. Ini orang yang nak menuju jalan Allah. Faham? Jadi bukan hanya sekadar dia keluar sebagai manusia sahaja. Dan untuk dia memasuki jalan sampai kepada Allah. Jadi apa tujuan kita dalam muka bumi? Tujuan kita untuk kita makan, tidur dan kemudian mati? Atau kerana kita nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kena ubah kita punya tujuan. Tujuan kita bukan hanya untuk makan, minum, cari makan, cari minum dan kemudian mati. Bukan itu saja hidup kita. Jadi kesilapan yang dilakukan oleh sebahagian hamba Allah atau salik ilallah ialah melakukan keterbalikan, iaitu melakukan akas daripada apa yang telah dinyatakan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Imam Ibn Athaillah dia sebut apa dia, iaitu mereka lebih menyibukkan diri serta berhempas pulas dalam urusan rezeki, namun mengabaikan serta bersifat sambil lewa dengan urusan yang dituntut kepada mereka, iaitu melakukan ketaatan seperti melazimi zikrullah, menghadiri majlis-majlis ilmu, menunaikan salat secara berjamaah dan pelbagai warna-warni ibadah yang lain. Nanti lagi dia akan kata pula, habis itu takkan bekerja tidak dikira ibadah. Berapa ramai yang betul hadir dalam hati dari kerja itu ibadah? Nanti kita tengok lagi. Lepas tu kata Imam, ijtihad ialah bazlul majhud fi talabil maqsud. Ini ijtihaduka fi ma tuliba minka fi ma dhamina laka. Ini kamu bersungguh-sungguh dengan perkara yang dijamin. Ini kamu bersungguh-sungguh dengan rezeki yang telah dijamin. Lagi kemudian wa taqsiruka fi ma tuliba minka. Tapi kamu bersikap sambil lewa. Jadi dia bukan melarang untuk kita ijtihad dalam rezeki. Tapi yang dituju oleh imam dalam hikam ini adalah keterbalikannya yang berlaku. Kamu bersungguh dalam rezeki, tapi dalam urusan kamu dengan Tuhan, kamu main-main. Cuba kalau dua-dua bersungguh-sungguh. Itu bagus. Masalah salah satu je yang berlaku. Yang tu yang tak bolehnya. Lepas tu kata Imam, ijtihad ini maknanya bazlul majhud fi talabil maqsud. Yang ini bersungguh-sungguh pada menuntut maksud tujuan. Tidak ada maksud tujuan yang paling utama melainkan Allah. Atau apa sahaja yang mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang mengharapkan maksud tujuannya kepada selain Allah, maka orang tersebut telah buta mata hatinya serta berlaku kepincangan pada akalnya. Orang-orang yang lahu khabal fi aql, kata para masyayikh. Tidaklah seorang salik tersebut melihat dan meneliti ayat Allah. Tidakkah dia melihat dan meneliti ayat Allah? Allah Ta'ala sebut apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan menjadikan dengan jadian tadi sayrurah, sara 'abdan lillahi ta'ala. Pada lam tadi bukan lam ta'lil. Karena Allah tidak menjadikan suatu karena illah. Ada kata lam, kata ulama, lam lisayrurah. Yakni dia menukarkan hamba. Dijadikan hamba, maka hamba tadi menjadi hambanya Allah. Dijadikan makhluk jin dan manusia sehingga mereka menjadi hambanya Allah. Ma uridu minhum min rizqin. Kata Allah, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Dan dari mereka, dan tidak menghendaki agar mereka yut'imun, iaitu memberi makan kepadaku. Kata Allah, karena Allah tidak perlu dengan benda itu. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah Ta'ala lah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi yang sangat kukuh. Allah Ta'ala juga firman dalam Al-Quran, wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha
la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Tengok Allah Taala kata apa? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Ya, disuruh keluarga untuk melakukan taat kepada Allah. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kami yang bagi rezeki. Yang ni nak sampai maqam ni, sampai maqam meminta ahli keluarga untuk melakukan taat, dan kemudian yang mentauliahkan ataupun yang menjaga mereka dengan rezeki adalah Allah sendiri, yang dia nak main keyakinan tu. Yang ni yang kurang dalam diri kita. Wal aqibatu littaqwa. Dan kesudahan yang baik di dunia dan akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Baik. Kedua-dua ayat ini, ayat yang kita bacakan tadi, jelas sebut bahawa yang perlu dilaksanakan oleh seorang hamba tu apa dia? Ayat yang menjelaskan bahawa urusan rezeki hamba tersebut juga dijelaskan olehnya. Urusan rezeki Allah Ta'ala urus. Allah tak perlu kepada memberi makan kepadanya. Allah tak minta semua benda tadi. Nah, disuruh kita beribadah. Disuruh kita suruh ahli keluarga kita untuk beribadah. Wallahu yarzuquk. Allah yang akan memberikan rezeki. Nahnu narzuquk. Allah Ta'ala guna nahnu. Nahnu tadi dengan maksud apa dia? Azamah. Maksud dengan keagunganku, aku yang akan bagi rezeki kepada kamu. Nah, jadi jika urusannya diuruskan oleh Tuhannya yang Maha Kaya, bagaimana mungkin seorang hamba tersebut masih merasa gusar dan bimbang tentang urusan rezeki? Ini yang jadi intimas. Yang jadi intimas fi aini basiratik. Maksudnya intimas basirah. Mata kita ni mata hati, bukan mata celek ni. Mata hati kita sama macam mata celek. Mata celek ni dia akan buta ketika mana terhadang dengan sesuatu. Mata hati juga begitu. Ketika terhadang dengan sesuatu, maka dia buta. Dia tak nampak. Dan boleh jadi kena penyakit. Pun buta juga. Boleh jadi termasuk sangat banyak cahaya. Buta juga. Tak boleh. Jadi mata hati kita dengan mata celek ni, dia punya orang panggil apa, sifir ataupun dia punya perjalanan dia adalah lebih kurang sama. Cuma mata hati, mata zahir kita ni melihat benda yang zahir. Mata hati dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk melihat yang batin. Sama? Jadi masih kita bimbang. Jadi hikmah ini, ni sebut ni. Jangan kita salah faham bahawa Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu menyuruh seorang salik meninggalkan usaha mencari rezeki. Nah, bukan itu kata Imam. Sebaliknya beliau ingin memberikan. Jadi kalau orang baca hikam, dia baca ni kemudian dia duduk anak-anak murid dia duduk kerja. Dia tolak pula, dia kata orang salik ni tak boleh duduk kerja, kena duduk saja ya. Wirid zikir. Kena boleh ni, kamu tidak layak jadi murabbi. Tapi ada anak murid ada kata tak, kamu kena zikir ya. Ada orang macam tu. Tak, kamu kena mengaji, duduk pulung, mencari rezeki. Kamu bukan urusan tu. Tapi ada anak murid dia kata tak, kamu kena bicara. Kamu kena kerja. Sebab dia kenal murid dia macam mana. Jangan. Tapi nak kena hati, nak kena didik. Hati murid tadi ketika suruh cari rezeki, bagaimana untuk dia nak tumpu perasaan dia tadi dengan rezeki dia tadi. Tapi bila dia suruh cari rezeki, suruh kerja, lepas tu majlis zikir tak main. Kemudian majlis solat jemaah dah hilang. Menuntut ilmu tidak ada tambahan. Tak ada pun nak tambah ilmu, nak main mengaji dengan guru. Dah makin tinggal majlis dan seumpamanya. Ada intimasul basirah. Itu dalil kepada mata hati telah tertutup. Jadi murid dia kena tengok balik sifir hidup dia macam mana. Ketika dia cari rezeki dengan majlis ilmu, adakah balance? Ataupun dia terus tinggalkan majlis ilmu dan dia sibuk dengan urusan dia. Dengan alasan kita kena kerja sungguh-sungguh, seakan kita akan mati esok. Seimbang. Dan akan hidup selama-lamanya mati esok. Dan kena beribadah sungguh-sungguh, seakan-akan kita akan mati esok. Itu dia tak buat. Dia ambil pertama kita kena kerja sungguh-sungguh, seakan kita akan hidup selama-lamanya. Hak kedua dia lupa. Dan kena ibadah sungguh-sungguh, seakan kita akan mati esok. Hak itu dia tak buat. Dia abaikan. Itu yang dimarah oleh imam, atau yang ditegur oleh Imam Ibnu Athaillah. Lepas tu dia kata hikmah ni jangan dipaham salah. Sehingga seolah-olah nak kata Imam Ibnu Athaillah suruh seorang salik meninggalkan urusan mencari rezeki. Tak, bukan itu. Sebaliknya beliau ingin memberikan panduan serta peringatan kepada para salikin agar tidak tertipu dengan urusan mencari rezeki yang kononnya bagi mendekatkan diri kepada Allah serta menjaga dirinya. Dia tertipu kadang-kadang. Dia ingat, dia kata tak, saya buat ni untuk dekatkan diri kepada Allah. Saya buat ni adalah kerana untuk nak bagi isteri dan anak-anak saya tidak meminta-minta. Cuma dipanggil tazin. Atau bagi memenuhi keperluan keluarga yang dipertanggungjawab kepadanya.
Dia akan gunakan alasan-alasan tersebut. Bagaimanakah seorang salik tersebut dapat mengetahui? Jadi kita nak tahu macam mana kata tujuan mencari rezeki tersebut adalah kerana Allah ataupun tidak. Nak tahu macam mana? Ni kata Imam, jawapannya ialah terdapat dalil petunjuk yang membezakan seorang yang mencari rezeki kerana Allah atau nafsunya. Dalil petunjuknya ialah ketika mana seorang salik tersebut disibukkan dengan urusan rezekinya, namun ia tidak menghalang bagi dirinya melaksanakan zikrullah, menghadiri majlis ilmu bersama gurunya, serta melakukan ibadah dan ketaatan yang lain, maka urusan rezekinya tersebut dilakukan kerana Allah. Ini berbukti kerana Allah. Tamam? Tapi namun kalau jika dirinya mendapati bahawa amalan ketaatan menjadi berat bagaimana untuk dilaksanakannya ataupun berat baginya untuk dilaksanakan, maka ia adalah dalil petunjuk bahawa mata hatinya telah dibutakan daripada mendapat petunjuk dan panduan. Ingat. Mula cari rezeki, mula tinggal majlis ilmu. Mula saja cari rezeki, majlis-majlis zikir dan seumpamanya ditinggalkan. Mula cari rezeki, dia rasa dia dah memang rasa senang ni untuk kita nak menempuhi kehidupan, dan kemudian dia dah mula hanyut dengan perkara tersebut. Kalau mula hanyut ni, maknanya ainul basirah telah tertutup. Buta lah masa tu. Lalu Syekh Khalil Khatib rahimahullah telah menyebutkan dalam syairnya bagi hikmah ini, kata beliau, man jadda fi madmunihi wa qassara fi amrihi fa qalbuhu ma absara. Kata beliau, sesiapa yang bersungguh-sungguh pada sesuatu yang telah dijamin, iaitu rezeki, namun bersikap sambil lewa pada yang diarahkan kepadanya, iaitu amal, maka itu bukti hatinya telah buta, tidak melihat. Dan saya juga menyebut satu syair, kesungguhanmu pada rezeki dijamin, tidak salah wahai murid, hai salikin. Namun jika yang dituntut main-main, bukti basirahmu tertutup nan dingin. Ini kamu telah tertutup mata hatimu, tidak lagi dibukakan mata hatimu. Karena apa? Karena yang kamu tuntut tadi adalah perkara yang tidak sepatutnya kamu tuntut. Kamu pulun pada bukan yang sepatutnya kamu pulun. Kamu tidak pulun pada sesuatu yang dituntut kepadamu untuk kamu pulun. Sebab itu dalam hikmah tadi disebut, ijtihaduka fima dhamina lak wa taqsiruka fima tuliba minka. Kenapa digunakan tuliba? Sebahagian kitab tulis talaba minka. Talaba min Allah. Kalau digunakan tuliba, hadha ablagh, itu lebih kuat lagi kata ulama, kerana digunakan dengan sirah majhul. Dan sirah majhul digunakan untuk menunjukkan kata apa? Kerana disenyapkan ataupun disembunyikan siapa yang menyebutkan tadi, kerana lima arufi. Kerana ma'ruf siapa yang tuntut kamu untuk melakukan amalan tadi, siapa? Allah. Maka wa taqsiruka fi ma tuliba minka dalilun intimasi ainil basirati minka. Atau intimasil basirati minka. Maka itu tanda menunjukkan bahawa mata hatimu telah tertutup. Moga Allah Ta'ala terus memberikan cerah mata kepada kita, mata zahir dan mata batin, untuk kita melihat hikmah-hikmah yang disebutkan oleh imam ni. Luar biasa sebenarnya. Sungguh. Kalau kita faham betul-betul kalimah ni, kalam imam ni, maka kita akan terarah kehidupan kita. Hikam Ibnu Athaillah ni dianggap seperti saya katakan sebagai peraturan kehidupan. Dia panggil manual kehidupan. Jadi kalau kita ada manual kehidupan, kita kalau bawa kereta tak ada manual, susah juga kita nak tekan butang. Mana kita tak? Kereta baru mana nak buka aircon, mana nak kena orang panggil kunci tengkok kereta dan seumpamanya. Jadi kena ada manual kereta ni pula. Kalaulah manual tadi, kita tak payah manual, kita duduk dalam kereta tu saja dan kemudian dipimpin oleh seorang pemandu yang berpengalaman. Dia bawa kereta tu dalam perjalanan. Maka yang bawa kereta kita ni adalah Sidi Ibnu Athaillah, yang kita menumpang dalam keretanya beliau untuk menuju kepada Allah, dan dia telah melalui prosesnya, dan dia telah melalui pengalaman kerohaniannya, dan dia telah melihat mana yang meninggikan hamba Allah dan mana yang merendahkan hamba Allah Ta'ala tersebut, lalu diberi panduan. Kalau kita ikut betul-betul dengan jalan ni, yang penting nak datang yakin. Namanya yakin dalam hati. Yakin ni yang susah. Penuntut ilmu ketika tidak ada yakin,
maka dia tak akan mampu untuk nak tuntut ilmu. Guru ketika tidak ada yakin, dia tak akan mampu untuk memberikan didikan yakin kepada muridnya. Suami kalau tidak ada yakin, macam mana nak bagi yakin kepada isterinya bahawa mereka tidak akan ada masalah, insya-Allah. Yang penting semua dengan ibadah kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala akan uji dan seumpamanya. Ya, ujian kadang nanti akan dibaca pada hikmah yang seterusnya apa dia? Bila mana orang panggil apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata saya dah berusaha bersungguh-sungguh ni. Saya dah berusaha dengan sungguh-sungguh, saya dah melakukan dengan amal kebajikan dan seumpamanya. Saya dah lakukan seperti yang diarahkan oleh Sidi Ibnu Athaillah dalam hikmah yang kelima. Dengan panduan beliau, ijtihaduka fi ma dhamina laka wa taqsiruka fi ma tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Dia saya dah buat dah. Saya tidak lagi ini, saya menghadiri majlis ilmu, saya mengangkat tangan doa kepada Allah, tapi awak tak berkenan doa. Demi aku tu pula lah syak. Dia bukan syak, dia main pula perasaan lagi. Maka Imam Ibn Athaillah sebut pada hikmah yang ke-6, kata beliau, apa dia? Imam menyebutkan la yakun ta'akhuru imdadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sik fahuwa dhamina lakal ijabata fi ma yakhtaru lak la fi ma takhtaruhu li nafsik wa fil waqti alladhi yurid la fi waqti alladhi turid. Ini saya dah sebutkan, kita akan baca nanti pada minggu depan insya-Allah. Panjang juga ni. Perbahasan tentang masalah tersebut. Karena dia kata saya dah buat, saya dah doa. Kan semua tu ibadah. Doa mukhul ibadah kan. Saya dah buat dah semuanya. Seperti mana yang beliau cadangkan. Tapi kenapa masih lagi tidak diperkenankan doa saya? Ini akan disebut pada hikmah ke-7. Jangan kamu disebabkan keterlambatan mendapatkan anugerah, sedangkan engkau telah bersungguh-sungguh ketika berdoa, menyebabkan dirimu berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah telah menjamin kepadamu akan memperkenankan pada sesuatu yang dipilih olehnya kepadamu, bukan sesuatu yang engkau pilih bagi dirimu. Allah yang pilih, bukan kamu yang pilih. Kamu hanya minta saja. Sini nanti kita akan melihat halusnya sebutan Sidi Ibnu Athaillah tentang masalah ini. Tapi rasa macam bernafsu pula nak baca. Sebab dah ada lah. Tak payah. Tanggung minggu depan. Dia kena macam tu, hikmah kali baca banyak-banyak. Ini bukan tangkap borong ni. Yang ni bukan boleh borong. Dan saya pun tak tulis hikmah ni, melainkan pada sebelum subuh saja. Hikmah ni akan ditulis sebelum subuh saja. Kalau hari itu, bakat-bakat tak tahajud hari itu, bakat tak tulis lah. Tak itu Zahid? Zahid tahajud ya, Masya Allah. Tok Guru ya, taksir. Kalau tak tahajud hari itu, tak tulis. Ni hari ni kena bangun awal sebelum subuh lu baru boleh tulis ni. Hari ni kita tulis hikmah ni semua sebelum subuh. Jadi hikmah ni ditulis sebelum subuh saja. Jadi ni yang madat-madat yang dapat ni semua sebelum subuh lah. Lepas subuh tak ada tulis lah. Ni tak ada tulis selepas subuh. Sebelum subuh saja. Lepas tu kelas ni kelas khas sebelum subuh. Dan hanya anugerah kepada yang diberi anugerah saja untuk hadir kelas. Daripada ramai-ramai santri adalah seorang doa. Tu pun kerana dipaksa untuk tulis. Kali itu Ali Najmi Zahid, kerana dipaksa tulis kan. Rasanya kalau saya kata tak payah tulis kitab ni, saya akan syarah aja, insya-Allah saya seorang. Jadi sebab kena tulis, alhamdulillah lah boleh tulis juga sampai hikmah ke-7 dah. Hikmah ke-8 masih dalam proses sebab tak ditulis-tulis lagi. Masih belum diberikan izin. InsyaAllah kita akan baca ni. Kita akan tengok di dalamnya kalam Imam Ibn Athaillah, dan saya syarahkan dengan bentuk yang mudah untuk jadi panduan kita senang. Ada ulama syarah dengan payah, ada ulama syarah yang tinggi-tinggi. Ini saya syarah sebagai mukaddimah saja kepada permulaan. Dan hikmah ni boleh disyarah dengan pelbagai jalan. Al-Imam Zarruq syarahkan hikam 30 syarah. Ada 30 syarahan hikmah. Ini baru syarahan pertama daripada kita. Saya ni syarah ni waktu umur saya 4 series kan. Awal 4 series. Nanti umur saya 60, 70, kalau umur panjang mungkin syarahan lain lah waktu tu. Saya akan syarah lagi nanti. Ini syarahan pertama. Yang pertama ni untuk salikin, permulaan perjalanan. Hakikatnya Imam Ibn Athaillah tulis kitab ni kepada arifin. Arif billah. Jadi kalau disyarah kitab ni dalam bentuk arif billah, dia akan jadi lain pula. Karena arif billah juga perlu kepada panduan daripada arif billah yang lain. Boleh.
Jadi Imam Zarruq syarah 30 syarah yang dikeluarkan ada berapa syarah bau. Dan kata Maulana Sidi Syekh Muhammad Said Hambali, Al-Imam Zarruq mensyarahkan hikam dengan nafas yang berbeza. Karena kata beliau, likulli sinfil insan atau likulli asnafil insan lahu tasawufuhu. Setiap nafas manusia ni ada tasawuf dia sendiri. Penuntut ilmu dia ada tasawuf dia. Peniaga dia ada tasawuf dia. Ahli kimia ada tasawuf dia. Ya, ahli mantik ada tasawuf dia. Ahli usul ada tasawuf dia. Fuqaha ada tasawuf dia. Masing-masing ada tasawuf dia masing-masing. Jadi yang kita syarah mula-mula ni saya hanya kumpulkan. Saya syarah maksudnya ni. Saya kumpulkan sahaja. Kumpulkan syarahan yang saya gabungkan balik kalam tadi menjadi salisah susunan kalimah tadi mengikut kepada ara' ataupun anwar yang telah dicurahkan oleh para awliya di dalam kitab-kitab mereka. Saya susun balik dengan bentuk yang ringkas untuk seorang yang ringkas macam saya untuk baca. Karena ada orang tak mau baca banyak-banyak. Dia nak panduan tu. Kenapa tulis macam tu? Nah, kenapa dia tulis macam ni? Kenapa dia tak tulis macam ni? Dan saya pula jenis tu. Jenis kalau baca, kenapa dia buat macam tu, awak dia tak buat macam ni? Jadi saya pun tulis macam tu juga. Moga yang baca nanti akan otaknya sama macam saya juga. Oh, patut dia tulis macam tu. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa istighatsah.